Barang siapa yang mensabitkan bagi dirinya tawaduk, dia rasa dia ni tawaduk, maka orang tu mutakabbir, takabur sebenarnya. Izlaisa tawaduk illa an rif'ah. Dan tidak ada tawaduk melainkan an rif'ah, daripada mengangkatkan pemata asbata li nafsi tawaduan. Maka manakala engkau mensabitkan diri engkau tu orang yang tawaduk, maka engkau tu mutakabbir, orang yang takabur. Allah akbar. Dia rasa orang lain semua takabur, dia dah tawaduk. Contohnya itu. Maka iaitulah orang tu membesarkan diri, orang tu sebenarnya takabur. Banyak kan terlintas kalbi kita, aku ni, aku orang lain semua takabur. Kita rasa kita ni tawaduk, itu sebenarnya takabur. Kerana tiada yang merendahkan diri itu melainkan daripada pihak orang yang melihat dirinya tinggi. Ya, dia memandang diri dia tinggi. Sebab apa? Sebab dia rasa sifat tawaduk itu adalah sifat yang elok. Yang tinggi dia sabitkan diri dia bersifat dengan elok. Sedangkan mensabitkan diri pada sifat yang elok itu takabur. Kita kena sentiasa mensabitkan diri kita dengan kekurangan. Seorang ulama hadis besar, Syekh Abdullah Al-Mubarak, ya, wali besar, ulama besar, karamat pun banyak. Dalam ni mencela diri dia, dia kata, hai diriku, engkau bercakap macam malaikat, perangai engkau macam orang munafik, kata. Dia kata diri dia, dia tak kata orang. Kau bercakap, kau main lagi, perangai engkau macam orang munafik, kata. Maknanya apa? Dia suruh kita sentiasa memandang kekurangan diri. Jangan ada terlintas, sekali kita terlintas memandang kita hebat, kita tinggi, kita tawaduk, rosak. Beramal disuruh, memandang amal jangan. Ya, beramal disuruh, memandang jangan. Berkata Rabi'atun Adawiyah, tariquna mulazatu tarku mulazatul amal la tarkul amal. Jalan kami ma'asyiral arifin meninggalkan memandang kepada amal, bukan tinggal amal. Amal kena buat. Amal disuruh perkasakan, sebab ziyaratul amal tadullu ala ziyaratil iman. Bertambah amal menunjukkan bertambah iman. Pandang jangan, pandang serah balik pada dia. Itu dia punya semua. Dia yang memberi, dia yang menguasai segala-galanya. Maka ada demikian itu, bila dipandang amal dengan wasitah syirik dengan nisbah kepada yang mendiri akan dia bagi Ta'ala. Nisbah orang yang memandang kepada Ta'ala, maka dipandang yang amal dia syirik lah. Syirik, apa makna syirik? Mendua. Kalau memandang dipandang pada amal, bermakna dalam pandangan dia ada dua. Kalau etikat, dia etikat dipegang yang lain, sama dengan Tuhan boleh memberi kesan, makan, mengenyangkan, kan? Apa fungsi dia menjadi sabit, memberi taksir, bermakna syirik dalam pegangan. Dia syirik dalam pegangan, syirik dalam pandangan, syirik dalam perasaan, rasa. Itu semua kena bersihkan. Dibersihkan daripada etikat, itu syirik dia bersih. Yang kedua pada pandangan. Nah, ni nak pandang, apa pandang syuhud. Dia syuhud, dia pandang pada lainnya, dah pusing. Terbalik dia punya pandangan. Ya. Dan kalau ada zahir hal dalam kesudahan darajat takabur, kerana tawaduk itu pekerjaan hati. Ya. Bila hasil tawaduk, bila dia tepat memandang Allah Ta'ala. Kalau dia tak pandang kepada Ta'ala, maka dia tak akan dapat tawaduk. Sebab tawaduk pandang diri dia. Dia handal, dia hebat, dia semua dia. Dan hakikat tawaduk itu ketiadaan melihat seorang itu akan dirinya. Dia tidak perasan, dia tidak nampak dan merasakan dia tadi berkeahlian dalam bidang itu. Tuhan tawaduk. Tawaduk mana tadi? Hakikat tawaduk itu ketiadaan melihat mana bil basirah, dengan mata dalam, mana merasakan keperasanan dia. Akan dirinya ahli bagi sesuatu. Ya. Mana dia ni kalau tak, memang dia pakar, tapi dia tak pernah rasa dia tu pakar. Ya, memang nak fikir kalau nak ukur dengan orang lain tak adalah dia paling hebat, tapi dia sendiri tak pernah memandang kehebatan dia. Itu maknanya. Dan tiada dibilangkan orang itu merendahkan diri. Mana orang itu tidak disenaraikan lagi masuk dalam lain orang yang tawaduk yang sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala. Apabila merendahkan diri, ia dilihatnya dirinya di atas yang telah diperbuatnya. Mana dia rasa dia lebih hebat. Yang ini tiada ia layak berbuat perbuatan itu kerana ia dalam memandang dirinya tinggi martabat. Dipandang diri dia lebih habis. Tetapi yang orang merendahkan diri, orang yang apabila merendahkan diri, dilihatnya dirinya kurang daripada yang telah diperbuat. Mana apa bidang dia pegang, kata dia apa? Ya, mengajar. Dia rasa dia ni bukan orang keahlian. Cuma dah tak ada orang macam tu. Dia jadi imam, dia rasa tak layak di imam, tapi dah tak ada orang lain. Dia rasa dia seorang, itu takabur. Dia rasa dia tidak berkelayakan. Kalau kita merasakan kita ni apa? Akar bukan rotan, kan? Kita ni tanduk bukan gading. Kalau dia rasa dia gading je habis. Dan tetapi orang yang merendahkan diri ialah orang yang apabila merendahkan diri, ia dilihatnya dirinya kurang dari yang telah diperbuatnya. Ya, ini apa dia rasa dalam taksir, sentiasa merasakan dia taksir. Apa taksir? Cuai pada yang diperbuat. Apa saja perbuatan dia rasa cuai, dia rasa tak elok lagi. Lepas satu cerita seorang wali besar tadi. Kerja dia apa? Menganyam, dia jual apa? Sulam kain. Tenun kain. Jadi satu hari tu kan, dia angkat harga kain tu. Sebab dia rasa itulah dia punya apa? Tenunan yang terbaik. Sepanjang dia menenun, dia rasa yang ni terbaik. Memang dia kawal rapi lah mutu dia. Jadi dia angkat sikit harga. Bila orang datang beli, kan, dia letaklah harga tu agak tinggi. Kata kalau biasa 80, dia tak ada 100. Kan. Orang pun tawar. Dia kata, Tuan Syekh, tak boleh kurang ke? Bila orang tanya kurang aja, dia menangis tuan-tuan sampai tak berhenti. Dia menangis, melaung dia menangis. Sampai orang tu pun takut. Tak apa, saya bayar lebih pun tak apa. Orang tawar dia menangis. Adik kawan tu pun takut, pasal orang tu Syekh ni menangis pula, aku tawar. Kata bayar lebih tak apa tuan, jangan menangis. Tak, bukan tu aku maksudkan. Kau faham tak apa sebab? Kau buat amal kau rasa dah cantik, tiba-tiba akhirat tak laku. Macam ni kan? Kau rasa dah cantik amal kau, sebab tu kau aku angkat harga. Tiba-tiba orang tawar, bila orang tawar, makna orang pandang dia cat, orang pandang masih tak cantik, orang pandang masih tak hebat.
Kita rasa hebat, pada hakikat tak macam tu lah maksudnya. Kita rasa dah bagus, rupanya bagus lagi orang tahu. Itu maksud orang tentu ingatkan harga ni. Kita dapat zaman Nabi Peri ambil lah. Itu maksudnya. Maksudnya apa? Kita sangka baik padahal sebaliknya. Kita rasa kita dah hebat, besok semak kat sana, habis takut. Itu yang aku takut. Jadi kias kat situ. Kan banyak, kita rasa amal kita dah bagus. Ada masuk suluk kan. Bagus-bagus masuk tak lepas. Tembak-tembak tak jalan. Sebab ada penyakit dalam. Dan kata Syekh Syazili, Syekh Hasan Al-Syazili radhiyallahu anhu, barang siapa menilik bagi dirinya harga, dia perasan dia ada nilaian, dia perasan dia tinggi, dia hebat, siapa boleh lawan dia? Itu iblis ni. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam gitu. Maka tidak diperolehinya nascaya, barang siapa menilik bagi dirinya harga, maka tidak diperolehinya baginya daripada tawaduk. Dia pandang, dia rasa dia hebat, dia pun dia takkan jejak makam tawaduk. Tawaduk dia tak ada, duduk dia takabur. Tuan lawan tawaduk takabur. Ni takabur, sebab tu benda ni sulit sebenarnya. Dan kata setengah mereka tiada sampai hamba itu kepada martabat tawaduk hingga dilihatnya dirinya tiada patut diperoleh rahmat. Kita rasa diri dia ni tak berkelayakan mendapat rahmat Tuhan. Sebab apa? Dia pandang diri dia banyak maksiat, banyak mungkar. Jadi yang dapat semua ni banyak menumpang rahmat orang lain. Apa rahmat orang lain? Antaranya apa? Orang tua yang beribadat, haiwan-haiwan yang meragut rumput di padang. Rahmat dia orang ni, tuan-tuan, rahmat kita duduk tumpang kan. Kita tak pernah rasa. Ini tak, ni kes sana datang sini rahmat Tuhan puas. Itu kacau je. Itu menonggeng dia jatuh tu. Dia tak pernah merasakan rahmat. Dia rasa sebab orang lain bukan dia. Dan hanya senyap rahmat Tuhan itu anugerah dan nikmat. Dia merasakan semua tu rahmat adalah kurnia Tuhan. Tak ada kelemahan je kan? Dia. Itu banyak kena kan? Kemarau panjang, betul sembahyang hajat. Pun hujan turun. Alhamdulillah ni berkat kita sembahyang hajat. Dia nampak ni. Kau sembahyang hajat hari ni. Turun hujan tu dah ada pada azal lagi dah. Azali dah siap kita kerja Tuhan. Maknanya apa? Sekian masa panas, sekian masa hujan, ini hujan lebat, sini hujan apa? Renyah, semua dah siap. Apa kena mengena dengan doa kau? Ada kena mengena gitu. Banyak kita kena. Banyak. Dah ada sembahyang jemaah Allah hajat. Dapat. Alhamdulillah. Ini berkat kita. Kau sembahyang hajat bagus. Taksi Tuhan dah siap azan. Sama lah kau kata. Kalau kita kata, "Pak saya menikah dulu, saya hantar kat jemputan." Betul. Kau hantar kat jemputan kenian nampak kau menikah kau belum ada lagi. Maknanya kau belum ada lagi lah. Dah siap benda pernikahan, kau belum keluar lagi. Maknanya berlaku benda tu dah siap dulu dah. Kau sembahyang hajat kenian. Habis nampak macam mana sembahyang hajat tu? Kena pandang bahawasanya Allah Ta'ala kurniakan tu, dia sertakan sebab sembahyang hajat. Bukan kita punya sebab. Dan dipilih pula kita jadi sebab, syukur je lah. Sebab kita pandang kita pula besar kan. Dia banyak kena. Ni lebih tergantung banyak. Bagus dah lebih tergantung. Tak cecah. Sebab apa? Dia memandang diri dia. Dan telah ijma' bahawasanya hamba selagi memandang bagi dirinya di atas orang, dia rasa dia hebat, dia rasa dia handal di segala orang Islam, tiada sah baginya masuk hadrat Masya Allah, gerun kan? Tak sah. Dia tak boleh masuk hadrat Allah Ta'ala. Hadrat makrifat sebenarnya tak akan dibukakan pintu dia. Sebab apa? Sebab pintu makrifat, pintu hebat, nak masuk kena bersih. Maka pandang diri hebat ni tu melongkang kotor kan. Sifat takabur ni melongkang kotor. Macam mana nak masuk dalam hadratillah? Tak akan masuk kalau ada sifat takabur. Hanya senyap rahmat Tuhan, anugerah Tuhan. Jangan rasa-rasa ni banyak kita silap kat sini. Dia dapat rahmat lebih, menjaga maju. Alhamdulillah, ni berkat saya buat tahajud tak pernah tinggal. Pula. Ni berkat saya zikir banyak ni, dapat ni. Rahmat datang. Dia pandang diri. Habis. Dia kata orang buat ibadat ramai, tapi yang matang dalam ibadat kurang. Bila pandang diri tak matang, budak-budak lagi. Tufu liyak. Budak-budak kalau kita bekerja dengan mak dia betul dia minta apa? Upah kan? Dah penat tadi upah. Budak-budak. Dia tak kenal. Kalau dia kenal dia tak nak minta upah. Dia tahu apa dia menjaga dia sedia nak akhir khidmat untuk orang matang. Kita dengan Tuhan lebih lagi. Dia minta upah, dia minta pandang ganjaran pahala fadilat. Itu budak lagi. Dan kata Abu Yazid radhiyallahu anhu, selagi hamba itu menyangka pada makhluk itu jahat daripadanya, maka itu takabur. Banyak kena kita dan kita rasa orang lain semua tak baik, kita je baik. Tengok kan, tapi tu kalau tunggu kita apa dulu, ustaz kau sini. Nak tahu orang macam ni, dia apa satu dia punya istilah tu, dia kentut dengan hidung. Kentut hidung, orang cerita orang ni, dia aja ayah tu. Dia kan orang tu, ya, mana orang tu tak pakai, aku lagi baik. Orang tu apa ada, aku lebih hebat. Dia je habis. Allah. Dan alamat tahqiq pula, alamat mantap tawaduk itu bahawa tiada amarah tu, dia tak ada palangin dan apabila dia aibkan, bila orang kutuk kita, orang caci kita, orang keji kita, kita tengok nafsu kita macam dia marah tak? Dia marah, minum muka merah tu budak-budak lagi macam ni. Nak tahu sini tak nak tahu hebat tak hebat, atau dikurangkan bila orang marah je dia dikurangkan, orang tu apa tahu, tidak dikurangkan. Dan tiada dibenci apabila dicela. Syarat dia tidak benci apabila dicela. La yakhafuna lawmata laim. Dia tak takut celaan orang mencela. Sebab apa? Sebab dia ke dunia, tahu utus kita ke dunia bukan nak cari redha bukan nak cari pandangan makhluk. Sorry, minta maaf dia. Kita takut kalau kita tidak diterima oleh Allah. Dan kita seronok bila kita diterima oleh Allah, bukan diterima oleh orang. Ini kalau ada masalah takabur macam ni. Kalau dia tak pergi ke Tuhan, dia terikat dengan makhluk. Ketinggi itu orang puji terangkat, orang caci dia termenung. Orang marah bilang kau tak kenal aku ni. Wah, dia marah. Kan? Bila orang puji, wah, hantar hebat, tahu tak apa gitu. Wah. Kau baru tahu ke dia? Wah, lagi handal tuan ni. Punya babas. Maka adalah bagi tawaduk tu dua sebab. Ini sebab yang kena pada orang tawaduk. Pertama, menilai hamba bagi segala sifat dirinya dan kurangnya. Dia kenal diri. Diri apa? Fakir, hina.
Bila banding pula dengan Tuhan, langsung tak ada, lenyap tu itu kan, tak ada apa. Kedua, menilik hamba bagi sifat Tuhannya. Sebab dia suruh kita rahsia zikir banyak ni Rajan. Tu kata zikir lagi, kita kata Tuhan zikir, amat ni rahsia. Zikir cahaya dia akan membawa menerangkan sifat Allah Ta'ala. Bila tak berasa kebesaran Tuhan, tunduklah kita. Tunduklah tuan-tuan. Yang dia angkat dia sebab dia tak terasa kebesaran Tuhan. Dia nak rasa syukur qalbi dia. Bila ada rasa, confirm. Siapa yang dah terasa ada zauq dengan Tuhan, confirm dia tawaduk. Dia tak banyak angkat kepala tuan.